wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Sadaqallahul azim. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabat baginda, dan begitu juga keluarga kita yang telah mendahului kita dan muslimin muslimat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita membaca kitab Aqidatun Najin. Kita sampai kepada bahagian yang ke-38, pembahagian alam. Surat 38 situ dulu, pembahagian alam. Baik. Maka alam ini terbahagi kepada dua bahagi. Alam terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama dipanggil sebagai a'yan, a'yanun. Yang kedua dipanggil sebagai a'radun. Baik, ulang balik. Alam ni apa? Alam ni perkara yang selain daripada Allah. Selain daripada Allah, alam lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Tuhan semesta alam. Apa dia alam? Selain daripada Allah, maka dia dipanggil sebagai alam. Kita ni alam lah. Dunia ni alam lah. Matahari tu alam lah. Langit tu alam lah. Apa yang tuan-tuan nampak, itu dipanggil sebagai alam. Yang tuan-tuan nampak, alam. A'yan tu berasal daripada perkataan ainun. Apa makna ainun? Mata. Mata untuk apa? Untuk memandang, melihat. A'yan, benda yang kita pandang, benda yang kita nampak, itu dipanggil apa? A'yan. Maka dia dipanggil sebagai alam. Boleh faham? Benda yang kita nampak. Faham ke apa cik? Faham ya? Tak faham tanya Kak Timah. Baik, itu dipanggil sebagai a'yan. Okey. Yang kedua dipanggil sebagai a'rad. A'rad maknanya ialah benda yang mendatang. Benda yang mendatang, yang tak nampak tetapi dia ada. Tak nampak tetapi dia ada. Macam mana kita tahu dia ada? Mungkin dengan kita rasa. Tuan-tuan nampak ada angin? Tak nampak, tapi rasa lah. Rasa. Nama dia a'rad. Sakit, rasa lah. Rasa. Nampak? Tak nampak. Kenyang, rasa kenyang? Rasa. Nampak? Tidak. Itu dia bagi apa? A'rad. Bau. Bau. Wanginya bau awak ni. Bawa sikit bau. Boleh pegang bau? Tak boleh. Tapi rasa tak? Rasa. Boleh pegang tak? Tak boleh pegang. Maka dia dipanggil apa? A'radun. Baik, boleh faham?
Boleh faham? Tu baru dua benda, a'yan dengan a'rad. Belum lagi lagi kan. Tak balik rumah kita kan, pening kan. Jadi kita ajar pada tuan-tuan pelan-pelan, slow, man kita ajar supaya kita senang masuk. Kalau agak-agak tak masuk dalam kepala otak, belakang sana ada kuih pau, kita makan kuih pau sajalah. Baik. Alam terbahagi pada berapa? Dua. Nombor satu, a'yan. Nombor dua, a'rad. A'yan apa dia? Benda yang kita boleh nampak. A'rad, benda yang kita boleh rasa tapi kita tak nampak. Baik. Bermula alam dengan sekalian suku-sukunya yang baharu. Suku-suku ni maknanya bahagi-bahagian dia lah. Alam ini terpecah kepada banyak suku-sukunya. Ya, kalau kita sebut di Malaysia ni suku. Ya, di Negeri Sembilan suku pun ada juga. Ya, di Sabah Sarawak pun ada juga suku. Kalau Hindustan pun ada juga suku. Ayaya, suku-suku. Itu nama dia Hindustan. Yang mana kaki Hindustan dia mesti tahu lagu itu. Baik, dia kata dunia ni terbahagi kepada suku-suku. Ada yang berbentuk jirim, ada yang berbentuk jisim, ada yang berbentuk sesuatu yang bergerak, ada yang dipanggil warna. Dunia ni banyak bahagian. Ada yang dipanggil warna, warna-warni ni dunia. Ada yang dapat kita rasa, yang menyentuh kita. Yang menyentuh kita, kita dapat rasa. Angin menyentuh kita, kita dapat rasa. Dia ada. Ada yang kita kena pegang dia, baru dapat rasa. Jadi ini suku-suku daripada dunia, bahagian-bahagian daripada dunia. Pertama, apa dia dunia? Apa dia alam? Yakni asalnya didahului oleh tiada. Asal-asal dunia ni ialah tidak ada. Bahagian pertama, asalnya tidak ada. Kerana alam itu ada kalanya a'yan. Kerana ada kalanya alam ini a'yan, benda yang kita boleh tengok. Yakni jirim yang berdiri ia dengan zatnya. Kita tengok kepada gunung. Asalnya gunung tu tak ada. Kemudian Allah ciptakan gunung. Bila Allah ciptakan gunung, sekarang kita nampak apa yang ada di gunung. Maka jirim yang ada di gunung itu, maka kita nampaklah ada bukit, ada pokok, ada sungai, ada batu, ada tanah. Maka dia dipanggil sebagai gunung yang kita nampak. Ada kalanya zatnya dan ada kalanya a'rad yang berdiri ia kepada a'yan. Dia kata bahagian yang kedua ialah dipanggil a'rad. A'rad ini dia tidak boleh ada sendiri-sendiri. Dia mesti ada a'yan. Bila ada a'yan, baru dia datang a'rad. Contoh apa? Kenyang. Boleh tak kenyang datang sendiri? Boleh? Tak boleh. Kenyang kena datang selepas makan. Makanan itu dipanggil apa? Datin Salma, makanan itu dipanggil apa? A'yan. Benda yang boleh nampak. Duduk lagi kat depan. Siapa duduk depan, saya panggil lah namanya. Jaga-jaga Haji Aznan duduk kat depan, baik duduk kat belakang. Lagi senang. Ustaz pun tak nampak, jeruk pun banyak. Baik, bolehkah kenyang datang sendiri-sendiri? Tak, dia mesti datang a'yan dulu. Lepas kita makan, baru kita rasa kenyang. Jadi a'rad ini memerlukan a'yan. Tuan-tuan cium tangan tuan-tuan, cium baju. Wangi tak? Wangi. Sebab apa? Sebab taruh minyak wangi. Minyak wangi dipanggil apa? A'yan. Baunya
a'rad. Boleh tak datang wangi tanpa a'yan? Boleh? Tak boleh. Dia mesti ada bendanya. Wanginya malam ni, ya Allah. Malam ni malam apa? Malam Jumaat. Lalu pula dekat kubur Kampung Pisang, wangi gila. Itu daripada pokok bunga. Pokok bunga duduk dalam hutan, ditiup dia angin jadilah wangi. Tapi orang Melayu faham hantu langsui. Hantu bukannya wangi busuk, dia tak mandi. Jadi daripada pokok bunga melur, datanglah wanginya. Di hujung sana tempatmu bunga melur. Bukan di taman yang indah, bunga melur. Faham ke? Kata Sally, di hujung sana tempatmu bunga melur, bukan di taman yang indah bunga melur. Kan? Itu lagu P. Ramlee. P. Ramlee sebelum kahwin, dia bercinta dengan budak Siam, namanya Melur. Tak jadi kahwin, barulah dia bercinta dengan Azizah. Itu sebab namanya ada lagu nama Melur. Ya, sekadar info ternak saja, ya. Baik, kemudian dia kata a'rad itu berkehendak kepada a'yan. Bau yang wangi, dia berkehendak kepada minyak wangi. Dahaga kenyang berkehendak kepada makan. Boleh faham? Dia datang daripada situ. Dia mesti daripada benda dulu. Cantiknya, cantik. Tuan-tuan nampak tak cantik? Boleh pegang tak cantik? Siapa sini yang boleh pegang cantik? Cantiknya pokok bunga tu. Bila nampak bunga, barulah timbul cantik. Cantik benda yang tak nampak. Bila tak nampak, dia memerlukan benda yang nampak. Yang nampaknya ialah bunga. A'raqnya dipanggil cantik. Rindunya hatiku. Sebab apa rindu? Sebab ada a'yan yang dia tengok. Bulan lepas aku tak datang, minggu lepas ustaz pula tak datang. Minggu ni dia datang, aku pun datang. Lepas rindu. Nampak tak? Itulah namanya a'rad. A'rad ialah rindu. Nak rindu pada siapa? Nak rindu pada siapa? Boleh kita rindu seorang. Mak rindu lah. Rindu ke siapa mak? Tak tahu. Itu dia. Nampak benar nipunya. Jadi nak rindu pun mesti ada orangnya. Orang tu dipanggil apa? A'yan. Benda yang boleh dilihat. Bila tengok kepada dia, datanglah perasaan rindu. Datang perasaan marah, menyampah, meluat. Menyampah, meluat, rindu tu dipanggil a'rad. Tak faham lagi? Tak tahulah. Baik, kemudian maka a'yan itu ialah barang yang ada baginya berdiri dengan zat, tiada mengikut ia bagi yang lainnya. Baik, apa dia a'yan? A'yan ialah satu benda yang ada zat. Di tangan saya ni ada botol air mineral. Ini dipanggil apa ni? Apa ni? A'yan. Apa ni? Sebutlah kuat-kuat. A'yan, bagi jelas faham. Ni apa ni? A'yan. A'yan ini memerlukan apa? Zat. Apa zat kepada air mineral? Pertama ialah air. Air. Dia mesti ada benda. Yang kedua dia ada botol. Dia ada plastik. Dia ada straw. Dia ada penutup. Maka dia dipanggil a'yan. Baru dipanggil botol air mineral. Baik, di baju kita ni, di badan kita ni ada apa? Ada baju. Boleh nampak tak? Nampak. Apa dia baju? Kain. Apa dia baju? Ada butang. Apa dia baju? Ada warna. Ini dipanggil apa ni? Zat. Ni panggil apa? Zat. Benda yang nampak, benda yang kita nampak mesti ada zat. Apa awak pakai? Saya pakai baju. Mana baju awak? Takkan tak nampak.
Menurut kebelajaran saya, kalau tak nampak, apa yang orang lain nampak, itu tandanya awak. Dia pun kata nampak. Baju mesti nampak. Mesti nampak. Ada benda ini, ada benda ini, ada benda ini. Ada tulis Kazim Ilyas lagi. Kan? Ada tulis Al-Barakah lagi. Baru dipanggil sebagai baju. Nasi. Nasi ada apa? Mesti ada nasinya. Baru dipanggil sebagai nasi. Awak makan apa? Saya makan nasi. Tak nampak pun. Mengikut pengajian saya, siapa yang tak nampak ni anak luar nikah. Oh, nampak. Nasi mesti nampak, baru dipanggil nasi. Nampak nasi tadi dipanggil apa? Zat. Boleh faham? Zat. Jadi tuan-tuan jangan faham yang kita belajar kesihatan. Dengan pemakanan yang sempurna, kita mendapat zat makanan yang sihat. Itu zat lain. Jangan tuan-tuan terbayang macam itu. Awak memerlukan zat, awak kekurangan zat dan vitamin C. Dengan makanan ini, awak akan mendapat zat yang secukupnya. Kita faham zat macam tu, zat yang tak nampak. Dalam pelajaran ini, zat itu ialah yang mengambil tempat. Zat itu ialah benda yang nampak. Ni, benda meja ni. Meja ni mengambil tempat. Nama dia apa? Zat. Ada panjangnya, ada lebarnya, ada kekuatannya, ada warnanya. Maka itu dipanggil apa? Dipanggil zat. Setiap benda yang kita nampak zat dia. Boleh faham? Awak rindu pada siapa? Saya rindu pada Dolah. Dolah tu nampak tak rambut dia? Nampak. Ada kulit dia? Nampak. Ada tangan dia? Semua nampak. Sebab tu dia dipanggil A'yan. Okey Ustaz, saya rindu dekat Dolah, tapi saya tak nampak Dolah. Dan orang lain pun tak nampak Dolah. Apa itu macam mana kamu rindu dekat dia, kamu tak nampak? Dia memang kita tak nampak, dia jin. Boleh tak tuan-tuan rindu pada orang yang tuan-tuan tak nampak? Selepas ni kita belajar. Okey, rindu pada orang yang tak nampak. Baik. Maka tiada mengikut ia bagi yang lainnya, dan mengambil lapang ia kadar lulus zatnya. A'yan ialah benda yang mengambil lapang, sempit, besar, kecil. Kereta itu ada zatnya. Tayarnya, enjinnya, tempat duduknya, keluasannya, tingginya. Itu dipanggil zat. Dan a'yan itu ada kalanya bersusun daripada beberapa perkara. A'yan terjadi daripada beberapa perkara. Maka dinamakanlah dia jisim. Ataupun tiada bersusun, maka dinamakan dia jauharul fardi, iaitu sesuatu yang tidak menerima bahaginya sekali-kali seperti nyawa. Baik, jadi dia kata a'yan ini ialah benda yang ada luas, benda yang ada besar, benda yang ada isi, benda yang boleh nampak, benda yang terbentuk, maka dia dipanggil sebagai a'yan. Dan dalam bahasa kita dipanggil sebagai jisim. Dipanggil sebagai jisim, nampak. Baik, dan a'rad itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zat. A'rad ialah benda yang mendatang dan tidak ada tempat pada dia. Bau, ada tempat. Angin, ada tempat pada dia. Boleh kita pegang angin, boleh kita pegang wangi, boleh kita pegang bau, boleh kita pegang lapar. Bolehkah kita pegang dahaga? Bolehkah kita pegang rindu? Tak. Sebab apa tak boleh pegang? Sebab dia tidak ada zat dan dia tidak ada jisim. Mana nampak? Tak nampak. Dan tiada mengambil lapang ia dengan zatnya. Dan bila sebut angin, dia tidak mengambil lapang. Bila sebut rindu, dia tidak mengambil lapang tempat. Kerusi, lapang tempat dia ambil, sempit tempat dia kira. Tapi kalau rindu, marah, benci, tidak ada. Tidak ada. Tuan-tuan di sini datang dalam keadaan benci, boleh masuk, masuklah. Nyampah aku datang, paksa jugalah aku datang. Boleh tak masuk? Boleh tak duduk? Boleh. Sebab benci tidak berbentuk.
Benci tak boleh dipegang. Tapi kalau badan kita besar, ya Allah, 160 kilo, boleh ke duduk atas kerusi tu? Tak boleh. Habis tu nak duduk di mana? Bersila atas pentas, baru dia boleh duduk. Itu dipanggil a'yan, benda yang ada bentuk besar ataupun kecil. Baik. Dan sesungguhnya mengambil lapang ia dengan jalan yang lain, yakni mengikut ia seperti a'yan. Kata dia, a'rad ialah sesuatu benda yang kita ikut. Bila kita ingat pada dolar, maka datanglah rindu. Rindu kerjanya mengikut. A'rad kerjanya mengikut. Tuan-tuan ni sakit perut, maka tuan-tuan pun buang angin. Buang angin, namanya kentut. Maka angin pun keluar. A'rad kerjanya mengikut, baunya mengikut. Kalau kentut, baunya apa? Busuk. Kalau minyak wangi, baunya apa? Wangi. Itu dipanggil a'rad. Tuan-tuan masak kari. Masak kari, bila masak kari, baunya keluar tak? Keluar. Baunya bau apa? Bau kari. Nampak tak bau? Nampak tak bau? Tak nampak. Bau mengikut daripada asal dia. A'rad datang mengikut daripada asal dia. Ada kari, adalah bau. Ada durian, adalah bau. Bau durian, tapi buah durian tak ada. Itu apa benda tu? Mama, bau durian lah mama. Mana ada durian rumah kita? Betul, ada bau. Tak bohong, jiran sebelah rumah punya bau. Dia mesti datang daripada benda. A'rad mesti datang daripada benda. Tuan-tuan masak nasi, 2 hari tak makan, lauknya basi. Basi